Hai, bersama dengan kami Fatabo dalam sekolah kami Enang Champion. Hari tu kami dah sampai dekat Bandar Mutiara, Terbeduk, daerah yang terletak di sempadan Kalimantan, Indonesia. Sebab apa bandar tu dinamakan sebagai Bandar Mutiara? Sebab ada champion kita dekat daerah tu. Mahu tahu siapakah gerangan champion kita sekolah ni? Semua jawapannya semestinya dalam sekolah kami Enang Champion. Bersama jangan putus asa melangkah ke depan, kejar cita-citamu, bangkitlah bersama jangan putus asa melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Okey, kini tu kami dah sampai dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Terbeduk, sekolah yang terletak di sempadan Kalimantan, Indonesia. Untuk episod kali tu kita nak bercakap mengenai industri animasi. Bila kita bercakap mengenai industri animasi tu, animasi sangat popular dengan kartun-kartun dari negara jiran kita, Doraemon, kita ada Hagemaru, kita ada Shinchan. Tapi bila kita melihat dekat Malaysia, kini semakin berkembang. Semakin berkembang. Kita ada lokal kartun animasi seperti Bobo Boy, kita ada Agent Ali, kita ada Upin dan Ipin. Dan paling menarik, mereka dikeluarkan oleh profesional, oleh student pelajar-pelajar peringkat universiti. Tapi special lagi episod kali itu yang menjadikannya champion, SMK Terbeduk ada melahirkan orang-orang yang pandai membuat animasi, yang itu mereka berumur baru 14 tahun guys. Jadi jom kita nak jumpa champion kita dalam sekolah kami Enang Champion. Cikgu merupakan satu alasan utama, penggerak utama yang merealisasikan sesebuah kejayaan di sekolah tu. Jadi apa kata kita jumpa dengan cikgu-cikgu SMK Terbeduk yang banyak melahirkan champion di sekolah tu. Jadi, let's go. Untuk merealisasikan sesebuah kejayaan, perlunya ada penggerak utama yang menjadikan kejayaan itu sebuah realiti. Untuk episod kali ini, kita bersama dengan cikgu kuat SMK Terbeduk, Cikgu Jazimah dan Cikgu Hafiz. Baik, cikgu. Okey. 2 tahun dah pandemik kita berlalu. Kini kita dah masuk ke fasa endemik. Hampir semua perkara-perkara yang normal kembali kepada normal, kepada asal. Jadi macam ni perasaan kembali ke sekolah? Okey, kami dulu. Perasaan mestilah sangat gembira sebab kita tahu kan bila PDPR dipolah banyak kekangan. Okey, especially macam sekolah kami orang tu berada di luar bandar, and then halangan utama pelajar-pelajar adalah lainnya, masalah lain. So cikgu-cikgu memang cuba berbagai cara, tapi bila once dah kita dah boleh bersemuka, jadi sangat gembira lah. Sangat-sangat gembira. Baik.
Cik Hafiz? Ya. Dengan pembukaan balik sekolah ni, sekolah tu, motivasi murid kita lihat lebih meningkat lah. Disebabkan bila PDPR, murid bila ada aktiviti yang dijalankan, murid lebih memilih untuk sit join aktiviti sekolah. Tapi bila dah bersemuka, lebih mudahlah kerja untuk guru-guru untuk menarik minat, memupuk lagi bakat-bakat pelajar-pelajar dalam mengikuti aktiviti yang diajarkan oleh sekolah. Okey, jadi macam ni sebenarnya SMK Terbeduk boleh terjebak dalam satu aktiviti kurikulum yang famous, itu bidang animasi. Okey, macam sejarah je lah. Sebenarnya kami orang dijemput untuk pergi ke bengkel di Star tahun 2018. Sebenarnya ialah permulaan sekolah tu join involve dalam animasi tu. Dalam bengkel lah memang kami orang diajar lah macam ni, tapi benda-benda asas adalah tentang animasi. Okey. Yang permulaannya lah. Okey, jadi bila kita melihat kepada realiti trend semasa, pertandingan banyak diadakan secara alam maya. Okey. Pasti ada cabaran, kekangan dalam persediaan, lagi-lagi dalam pertandingan animasi tu. Mungkin boleh ceritakan sedikit antara cabaran-cabaran yang dihadapi. Okay, salah satu cabarannya adalah capaian internet lah. Memang kita tahu di situ memang ialah masalah utama kami orang, kekangan utama kami orang sebenarnya bukan setakat bila nak join benda-benda pertandingan animasi kah, tapi apa saja pertandingan yang berkaitan dengan video online, memanglah ialah cabaran utama kami orang, talian internet. Tapi sebagai cikgu pastinya kami orang semua jadikan ia macam satu alasan. So kami orang cuba apa saja caralah pergi ke tempat yang macam kuat line ke macam yang Itulah pengorbanan cikgu ni, bukan senang. Student-student, pelajar-pelajar yang tengah tengok ni bukan easy bukan sekolah SMK Terbeduk yang ada masalah, namun saya percaya setiap sekolah ada masalah dan kehebatan mereka masing-masing. Okey, baik. Okey, antara kriteria pemilihan pelajar ni, sebab tak semua pelajar suka dengan animasi kan, tak semua pelajar suka melukis dan sebagainya. Jadi macam ni kriteria pemilihan pelajar untuk mewakili pertandingan animasi tu. macam animasi. Paling penting, antara yang penting kita tahu kan pelajar mesti pandai melukis. Lukislah. Selain daripada kadang-kadang pelajar pandai melukis tapi si pandai bercakap. Jadi salah satu ciri yang kami perlukan pelajar yang memang aktif dalam kelas, yang boleh bercakap, Yang ada minat. yang ada minat, antara kriteria yang sifat penting. ingin mencuba lah ada. Yang ingin mencuba, berani mencuba dan mahu mencuba. Yes. Tapi bagaimana dengan penerimaan pelajar sekolah SMK Terbeduk dalam segi bidang animasi tu? Lagi-lagi dalam kelas yang ada pendidikan visual, macam mana penerimaan silatnya? Setakat tu penerimaan ataupun pendedahan bagi SMK Terbeduk masih di peringkat permulaan lah. Masih di peringkat permulaan, pelajar-pelajar pun belum ramai yang tahu pasal animasi. Cuma pendedahan mereka hanyalah untuk 3D design, lukisan itu sajalah. Tapi untuk ke arah animasi tu masih di tahap rendah lah. Okey, baik. Masih baru, yes. Jadi apa rancangan masa hadapan SMK Terbeduk untuk menjadikan SMK Terbeduk sebuah sekolah yang disegani dalam lagi-lagi dalam bidang animasi? Okey, rancangan ke? Macam kami orang rasanya akan meneruskanlah memperkenalkan bidang animasi tu kepada pelajar. Memandangkan benda tu kan masih baru. Yes. Jadi kami akan pendedahan lah paling penting, pendedahan kepada pelajar tentang animasi supaya adanya minat. Okey, baik. Bila persediaan pertandingan, pasti student belajar stres dengan persediaan daripada cikgu, pressure daripada cikgu. Tapi macam mana cikgu handle pressure pelajar dari segi fizikal dan mentalnya, orang kata kebajikan pelajar lah, macam mana kita handle-nya?
kebanyakan pelajar di SMK Terbedut tu adalah pelajar asrama lah. Almost 90% daripada pelajar yang datang ke SMK Terbedut memilih untuk tinggal di asrama. Jadi untuk kebajikan agak mudah lah. Okay, jadi sebabkan dari segi makan, pakaian, keperluan harian semua mereka adalah di sekolah. Cuma untuk di bahagian menangani stres dalam melakukan animasi tu, kami orang kira macam sit push gila lah student. Cuma lihat dari sini kemampuan, dari sini daknya dapat pola. Jadi kami orang akan bantulah. Kami orang sebagai guru tu hanyalah orang kata pemudah cara. Kami penyokong, kami tunjuk jalan di mana ada untuk mencapai ya. Mesti mencapai juga lah dengan cara apapun, bersama-sama lah. Maksudnya tidak membiarkan pelajar kami macam kalau ada stres, tak adalah nak paksa. Terus Dengan sokongan. terus dengan sokongan maju. Dengan sokongan. Dengan sokongan. Sebab itulah semua pihak, kalau kita lihat situasi sekarang ni, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting untuk merealisasikan sebuah kejayaan dekat sekolah itu. Itu harapan cikgu-cikgu. Tapi selepas ni kita nak jumpa dengan champion kita yang bertanding, yang pernah membawa nama Malaysia di Brazil. Okey guys, tadi kita dah jumpa dengan cikgu-cikgu yang banyak melahirkan champion di sekolah tu. Kini tu kita nak jumpa dengan championnya Adik pun. Tapi masalahnya guys, champion kita ya berusia 14 tahun. Betapa hebatnya 14 tahun dah aktif dalam bidang animasi. Jadi jom kita jumpa dengan champion kita. Dari Sekolah Kebangsaan Temung Serian, mereka meneruskan perjuangan mereka di SMK Terbedut. Sebab apa? Sebab mereka tak nak terhenti perjuangan mereka dalam bidang animasi, dan mereka pernah mengharumkan nama negara di festival di Cinema Escolarada del Alvorada, Brazil. Punyalah panjang nama festival tu. Kita bersama dengan champion kita hari tu adalah adik Magres dan adik Nabiatul. Okey, adik-adik yang cantik, lagi manis, lagi menawan. Okey, apa yang menarik di SMK Terbedut ni? Apa yang menarik? Siapa nak jawab dulu? Adik Magres dah dulu. Yang menarik di SMK Terbedut ni ada asrama, ada jumpa kawan baru. Makanan sedap? Sedap tak makanan? Boleh lah. Malu dia orang ni. Okey, dua-dua asrama? Ya. Oh, so berdikari lah, jauh dari family lah ni. Ya. Rindu dengan mak tak? Kalau duduk asrama? Rindu First. family? First masuk tu rindu, lepas tu lama-lama dah tak. Oh, dia dah tak rindu dengan mak dia. Sebab apa? Sebab dah ada kawan. Cikgu best tak kat sini? Macam tak best je ni. Garam. Garam? Garam tapi baik. Oh, garam tapi baik. Semua cikgu macam tu, garam tapi baik tapi sporty. Betul tak? Okey. Baik. Sejak bila sebenarnya Magres dengan Nabiatul ni berminat dalam bidang animasi? Sebab dengar cerita masa pergi festival tu zaman sekolah rendah. Macam mana boleh berminat tu? Sebelum kami buat animasi Batu Berjanji ni, kami ada satu animasi.
Hanapi. Nama tajuk dia Hanapi. Kami ada tiga orang buat. Lepas tu ada tawaran lagi buat animasi ni. Kami dua yang dipilih. Kami dua yang ikut. Okey, adik Megres dengan adik Nabiutul difahamkan pertandingan ini dianjurkan secara maya. Jadi, apa antara cabaran-cabaran dalam persediaan pertandingan ini? Cabaran kami dalam menghasilkan animasi ini adalah daripada segi masa, peralatan dan juga internet. Disebabkan kami menyertai pertandingan secara maya, jadi untuk menghantar video ini kepada pihak penganjur sangatlah susah sebab jaringan internet dekat sini sangat lemah. Dan juga daripada segi peralatan, kami tak mempunyai peralatan. Kami dua cuma menggunakan peralatan cikgu je. Journey yang bukan mudah penonton. Mereka dapat mengharumkan nama dengan hanya menggunakan peralatan cikgu dengan jaringan yang kurang, orang cakap kurang, pencapaian internet kurang tinggi. Saya bercakap nothing is impossible in this world kalau kita usaha. Okey, baik. Yang tu aktif-aktif dalam bidang animasi ni kan. Jadi bagaimana adik Nabiutul dengan adik Megres menyeimbangkan dari segi akademik dan co-curriculum? Sebab dah aktif melukis ni, aktif bidang animasi ni, macam mana pula dengan pelajaran? Kami bagikan masa untuk seimbangkan untuk KK dan pembelajaran. Masa sesi persekolahan kami sekolah dulu, lepas tu masa petang macam dah rehat sekejap, macam tu kami nak balik ke sekolah untuk buat lagi animasi. Okey, baik. Jadi bagaimana dengan pemilihan idea? Sebab saya dengar tadi macam banyak je animasi Hanabi yang dibuat. Jadi macam mana idea asal tu boleh datang untuk buat animasi tu? Jadi idea asal kami berasal daripada kami berdua, sebab cerita animasi Batu Berjanji dia mengenai persahabatan dan pengorbanan. Jadi persahabatan tu kami ambil daripada persahabatan kami dua, dan juga idea-idea yang lain tu cikgu dan kami juga tolong tu kembangkan. Cerita tu daripada animasi tu pasal korang berdua? Ya. Wow, romantik ada orang ni. Nanti bolehlah buat animasi untuk saya nanti bila saya dah kahwin. Boleh? Boleh tak? Tak. Kenapa tak boleh? Okey, baik. Bagaimana pula dengan latihan untuk persediaan pertandingan tu? Macam mana kalau latihan animasi ni? Sebab orang ramai tak tahu macam mana. Jadi latihan dia, kami tak berlatih macam yang orang lain. Ada masa untuk berlatih, ada masa untuk buat animasi. Kami lakukan serentak. Dalam masa kami melukis animasi tu, dalam masa tu juga kami belajar sikit-sikit dari cikgu. Uish, serentak Ya. Oh, wow. Inilah, dari zaman sekolah rendah lagi mereka dah ada bakat itu dan mereka mengasah bakat mereka secara serentak. Itu bukan mudah sebab kita perlu berfikir, perlu menggunakan tangan lagi, apa idea lagi kan. Tapi kan agak-agaknya untuk menyiapkan sesebuah animasi itu memerlukan berapa lama untuk siap sebuah cerita tu? Sebuah cerita untuk cerita Batu Berjanji ni, pihak penganjur ada bagi tempoh masa yang singkat. Jadi untuk penghasilan animasi Batu Berjanji ni kami buat secara cepat-cepat sebab tempoh yang diberikan adalah singkat, iaitu lebih daripada 1 minggu je. 1 minggu je. Durasi video tu berapa lama? Durasi dia 5 minit. Uish, 5 minit buat animasi dalam masa seminggu. Ya. Ini baru champion guys. Dalam masa seminggu 5 minit. Kalau saya 5 minit tu 5 tahun akan datang siap saya punya video animasi tu. Okey, baik.
pernah tak pressure? Dia tipu kalau tak pernah pressure, tak pernah stress buat animasi kan. Dalam masa seminggu tu mesti stress kan. Tak makan lalu tak makan lah, tak buat ni kah. Tapi macam mana adik Megres dengan adik Nabila tu handle pressure tu daripada orang sekeliling ni? Sebab nak menang ni, macam mana handle tu? Untuk kami perlukan sokongan daripada parents, guru-guru, dan kami perlu sabar untuk buat ni walaupun sakit, macam penat, macam tu kami tetap teruskan untuk kejayaan kami. Ya, itu dia. Bukan mudah ya. Jadi, apa harapan adik Megres dengan adik Nabila? Sebab baru tingkatan 2, ada 3 tahun lagi, jauh lagi perjalanan. Apa harapan untuk dalam bidang animasi ni? Harapan kami adalah supaya kami berdua semakin maju dalam bidang animasi di masa hadapan, dan juga ramai juga adik-adik kami, kawan-kawan kami yang akan mengikut jejak bersama dengan kami. Yeah. Ada ucapan, harapan? Bagi kawan-kawan di luar sana, janganlah berputus asa untuk teruskan usaha, dan cadangan untuk di sekolah ini perlu guru-guru buat kelab macam tu untuk kawan-kawan lain masuk bidang animasi. Okey. Adik kita memang champion. Mereka malu-malu tapi champion. Ini yang kita mahukan terapkan, pupuk semangat bidang animasi. Sebab kalau penonton nak tahu, industri animasi ni adalah salah satu industri animasi yang cakap membuahkan hasil dari segi duit yang banyak. Jadi nak cepat kaya, kena belajar animasi. Betul tak? Okey, adik kita memang champion SMK Tebedu. Champion sih. Champion cakap kat saya. Champion. Champion. Okey cikgu, SMK Terbeduk banyak melahirkan champion-champion. Memang terbukti piala-piala kat belakang ni banyak menjadi saksi betapa hebatnya SMK Terbeduk. Memang champion. Tapi apa harapan, aspirasi cikgu terhadap pelajar-pelajar SMK Terbeduk? Okey, memanglah menjadi harapan saya way forward untuk sekolah ini ialah melihat ramai lagi pelajar kami yang terlibatlah dalam animasi ini, melahirkan lebih ramai lagi selain daripada 2 orang pelajar ini yang menjadi idola di sekolah inilah. Peringkat yang kami tuju memanglah international level itu, dengan inculcate to bahasa Inggeris as one of the medium, supaya pelajar ini lebih dekat kepada teknologi, terutamanya mengembangkan bakat mereka dalam animasi ini, menjadi satu platform untuk pelajar ini berkarya, sehingga nanti mungkin terbitnya lagi versi Ipin-Ipin yang baru, ada boboy yang baru. So kerana suasana di sekolah ini saya lihat memang baguslah untuk pelajar berkarya seperti itu, menggunakan teknologi yang terkini. Dan memanglah saya nak lihat pelajar ni way forwardnya lah supaya mereka capai ke peringkat international level. Yes, pastinya sampai ke peringkat antarabangsa SMK Terbeduk. Okey, disebabkan
sekolah tu champion. Jadi kita adalah sedikit cendera hati. Sekolah kita nang champion, cikgu. Sekolah Kamsit Nang Champion.